GBP will be here. Will be here. So that should be the entry lah. This is minimum wave 5 punya calculation. Long buy, yes. Tak ada. Gold, silver is never a short. So, I've been saying that dari bulan berapa dah. Dari bulan 2, dari bulan 1. Dia tak pernah short. Tak ada butang short untuk dia. Dia jatuh macam mana pun trend dia masih intact ya. 15 candle tak bunuh semua candle ini. Kecuali dia buat lower low. So to make the most money, you follow the trend, itu je. Tak ada cerita ini boleh short sekejap. Saya tak setuju dengan pandangan trade macam tu. Buka buku mana pun follow the trend kan. Okay. Ini untuk gold, ini untuk silver. Dan satu lagi setup yang kita letakkan ni adalah semuanya dalam market outlook. Saya tak dapat berikan level untuk gold dengan silver sebab tak ada pattern tu lagi. Copper, Euro GBP. Euro GBP saya batalkan order dia because of this kink. Movement ini. So setakat ini pergerakan dia masih lagi dalam satu channel. Dalam satu channel. Maksudnya kita tak ada connector. So anda nak dia break dan buat satu connector, and I'm waiting di bawah lagi untuk Euro GBP. Sekiranya dia bounce kat sini dalam 3 wave dan break this channel, and then dari situ anda tarik Fibonacci anda nanti. Propose move macam ni. Jadi baru dekat sini baru anda cari long untuk Euro GBP. Sebabnya kita ada higher high. Okay. Ini untuk Euro GBP. Jadi belum ni kita cuma dapat tarik yang ni, tarik Fibo dia bila this move bergerak macam ni. Kalau dia bergerak 1, 2, 3 dan break A ni, break low A ni, baru anda dapat tarik anda punya Fibonacci dan tunggu letak limit order. Okey, ini untuk Euro GBP. Another one yang kita perhatikan adalah copper. Sebelum kita lihat kepada market, secara besar ni saya nak discuss dulu setup. Copper, yes, ini ada setup, but saya nak caution kalau anda masuk position tu, saya nak bagi caution awal, because kalau anda lihat dekat long term untuk copper, ini adalah copper long term. Satu trade, yes, anda boleh set up dekat satu time frame. Tapi kena faham apa yang sedang berlaku di bigger time frame. Anda berada dekat trend line ini. Anda berada, price tengah retest this trend line. Unless dia break out. Nampak price action monthly dia, weekly dia. So jaga-jaga sikit dengan copper. Jaga-jaga sikit. Let me caution you kalau anda melihat kepada entry berkenaan. Okay. Sebab ini nampak seperti topping. Maksudnya dia reject higher price ni. Waalaikumsalam ni lah. Nampak? Kalau kita tukar kepada candlestick lah. Mungkin lebih ramai yang kenal candlestick. Okay. Ini nampak seperti rejection. Okay. 2 minggu reject. And this week, there could be another rejection. And it could move lower. So, bagi siapa yang lihat kepada copper, jaga-jaga sikit. Jaga-jaga sikit. Because it looks like dia membuat satu topping. Jelas? Jelas? Okay. Euro GBP tadi tunggu bawah sikit. Gold dengan silver sekiranya dia membuat double correction, you can long again. Kalau terlepas entry, don't worry. Kalau dia buat lower low balik, then anda masuk. Bagi siapa yang sempat entry, anda dah letakkan DE.
Lain daripada tu, nothing really much. Okay, kita lihat kepada US Open. Sebentar lagi 9.30 kita akan ada Wall Street Open. Futures menunjukkan dijangka akan dibuka lebih rendah untuk Dow Jones, S&P 500 dan juga kepada Nasdaq dijangka akan dibuka lebih rendah. Daripada sudut kalender agak senyap pada malam ini. Kalau kita lihat yang ada adalah Conference Board Consumer Confidence serta Richmond Manufacturing Index. Unless data ni skewed jauh dan tak ada apa-apa. Daripada sudut perolehan syarikat pada before market open, kita ada McDonald dengan Pfizer. Kita tengok apa Pfizer punya ni. Nampaknya untuk Pfizer lebih tinggi, manakala untuk McDonald tak nampak. McDonald kejap. Earnings with stimulus cold Fed in that one. Untuk McDonald tak ada. McDonald saya tak ada lagi kejap. Untuk McDonald MCD. Kita tengok dia punya ni. Kalau kita tengok dia punya perolehan ni. Sekejap. Tak ada kat sini, tak keluar lagi. Earnings report. Kalau kita tengok kepada McDonald, dia punya untuk earnings adalah lebih rendah daripada jangkaan, tapi untuk perolehan lebih tinggi, so agak mix untuk McDonald. So setakat ini based on apa yang kita nampak kepada Pfizer, agak okey, agak positif. Nothing really can set the mood untuk market pada waktu ini. I don't see anything yang boleh set sama ada risk on ataupun risk off. Secara besarnya, this is apa yang kita nampak untuk semasa, di mana kita nampak untuk indeks sedang berada dalam keadaan yang lebih lemah, USD JPY juga ke bawah. Kita ada untuk metals, kita ada silver yang drop pada buka London dan juga dan juga kepada gold ni yang drop buka London and now is retracing, continue balik ke atas secara besarnya. This is overall apa yang kita nampak secara besarnya. Kita nampak lebih sideways seperti yang saya ceritakan. Tumpuan pada minggu ini adalah kepada FOMC Yang besar movement hari ini adalah New Zealand dollar ke arah lemah. Tetapi overall, we don't see anything quite significant. Secara besarnya kita nampak untuk indeks yang color kuning ni sejak daripada open market pada jam 5 pagi tadi, kita ada indeks punya futures menuju ke arah bawah. Kita ada untuk dollar pair selain daripada chef, kesemuanya menuju ke arah bawah. Kita ada untuk yen pair yang agak sideways kecuali chef JPY yang menuju ke arah atas. Hai Rona. Kalau kita lihat kepada US dollar, pergerakan US dollar sendiri adalah agak bercampur selepas mengukuh pada sesi Asia, jatuh pada buka London dan sekarang kepada US Open adalah bercampur. Kita ada untuk JPY yang didagangkan kukuh kecuali against chef. Kita ada secara besarnya untuk euro juga didagangkan agak bercampur. Ini adalah untuk GBP didagangkan bercampur. Kita ada chef yang merupakan mata wang yang paling kukuh semasa. Ini adalah untuk chef. Untuk Australia dollar didagangkan bercampur. New Zealand dollar merupakan mata wang yang paling lemah. In fact, kalau kita lihat dekat chart, this is what we see dalam NZD chef. Merupakan mata wang yang paling lemah pada hari ini. NZD chef. Kalau kita lihat pada hari ini, this is the weakest currency pada hari ini. Okay, and membuat lower low.
So akan macam ni, if three wave pullback, sekiranya ada any three wave pullback, kita ada lower low berbanding dengan low ini, okay, berbanding dengan low ini. So any three wave pullback dia anda boleh ni selagi dia tak sampai area ini. Selagi dia tak sampai area sini untuk NZD Chef ni, selagi dia tak sampai area ni, okay, any three wave pullback anda boleh short dengan target dekat sini. Because this overall kesemua ni adalah satu correction. Nampak tak apa yang saya nampak? Ronald, nampak tak apa saya nampak? This whole thing adalah satu correction yang besar. Dan dia punya ni adalah kat sini. This whole correction. Okay. Sini kita ada higher high dekat sini. Sini kita ada higher high. So any three wave pullback anda boleh short. Dalam yang ini. Faham? Okay. So any three way pullback yang ini anda boleh short. Kalau dia jangan short daripada sini, tunggu dia buat correction. Okay, selagi dia tak break this trend line. Faham? Linda, faham tak? Faham kan? Selagi dia tak break this trend line dan dia buat three wave pullback. Dia buat three wave pullback dan dia tak break trend line ni, anda boleh short dia. Simple kan? Konsep simple. Okay. Ini adalah untuk NZD Chef. Ini yang mata wang yang jelas kuat dengan lemah untuk hari ini. If there's any pullback, then you can short. I don't foresee that lah. Because the whole movement is pada waktu ini adalah correction. Cerita dia jangan tenung chart. Itu je. What you do is this. Letakkan macam ni, Ronald. Kalau saya lah, letakkan balik macam ni. Lepas tu, you letak alert. Maksudnya ada pullback. Letak alert. Faham? Bila dia pullback, then baru nak tengok. Ini 1 hour chart. Tak payah tengok. Tengok 5 minit sekali. Itunya. The concept is simple kan, Ronald? The one that I'm showing you guys is simple price action. I don't like to talk about sini wave 1, wave 2, wave 3. No. Kan what? Benda simple. Buat benda simple, make sure dia simple. Jangan susahkan dia. Okay? Lain daripada tu, kalau kita lihat daripada sudut pergerakan pasaran, this one is jelas, ini yang paling lemah untuk New Zealand dollar. Kalau kita lihat satu-satu, kita tengok 1 hour chart, Nikkei futures dijangka buat bounce. Ini yang kita jangkakan, this type of move. Satu ke atas sebelum dia jatuh balik untuk lengkapkan B, and then sini akan buat 5 wave ke atas. Okay? Ini jangkaan kita untuk Nikkei untuk Nikkei futures. Untuk DAX pun sama, kita jangkakan di 3 wave pullback sebelum dia ke bawah and continue ke atas. Untuk IBEX pun sama. I do expect a bit more kelemahan untuk IBEX ni, tapi kita tengoklah price action. Cerita dia, saya tak suka nak masuk yang macam ni. Faham tak? Saya tak suka nak masuk tengah-tengah dunia macam ni. Biar dia buat, kalau ini, kalau bagi ini ada dekat XM ada IBEX. Sekiranya dia buat low, maksudnya wave 1 ni adalah lower than 1 kat sini, adalah lower daripada 1, nampak tak? Wan, faham kan?
Kalau ini, movement ini lebih low daripada sini, kita ada lower low. Any three wave pullback, anda short. Faham? Selagi dia tak sampai ni, sama lah yang macam tadi. Selagi dia tak sampai 100 equal leg. This area. Itu je. Benda senang, jangan susahkan. Kita ambil cat kosong lah. Lagi senang kalau saya tunjuk cat kosong. Tengok cat yang banyak-banyak nombor macam tu, takut confuse. Ini untuk IBEX. Nampak? Jadi benda yang sama. Kalau dia, ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3. Dan di sini kita jangkakan 5 wave. Kita jangkakan 5 wave. Betul? Faham? Ini 5 wave. Dan kalau kita tengok gambaran besar, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan? Ke atas. Kita jangkakan ada 1, 2 lagi sebelum dia jatuh. 11, 3, 7, 11. Baru dia jatuh. Okay? Ini untuk IBEX. Faham? Kalau dia buat lower low daripada sini. Then anda ada set up untuk short. Bukan wave 9, wave 11. Wave 11. Correction, wave 11. Wave 9 tu kita nak long. Kita tunggu pullback 3 wave untuk long. Faham? Dia ini je, ini. Macam ni. Saya tunjukkan macam ni, lagi senang. Okey. Yang ini konsep dia. Kalau kita ada trend, kita nak ikut trend kan? Ingat benda ni. Trend adalah, saya tulis kat atas ni. Bila kita bercakap mengenai trend ataupun dalam erti kata lain, impulsif. Ada berapa wave? Spelling trend pun dah tak betul. Ada berapa wave? 5, 9, 13, 17, 21, 25. Okay. So, kalau anda nampak benda tu, dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Anda tunggu 3 wave pullback. Selagi pergerakan macam ni, dan dia tak break trend line. Ya. Anda tak ada set up. Faham tak? Anda tak ada set up. Faham kan? Ronald? Linda? Asri? Selagi dia tak break trend line ni, anda tak ada set up. So, bila anda kira dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Kalau dia buat 3 wave pullback, maksudnya dia macam ni. Dia buat macam ni turun. Lepas tu dia naik, fail, lepas dia turun. Dia break trend line ni. Dia break trend line ni, anda long. Ya? Maksudnya, ini semua habis. Ya? Dan kita ada wave baru untuk anda ikut balik long. Inilah konsep fractals dalam wave. Sebab itu mula-mula saya ceritakan wave, saya cerita apa? Anda faham mengira je. Tak perlu pun tahu pasal wave ni. Siapa yang tak tahu kira sampai 25? Itu je. Sebab kat sini mungkin dia adalah benda macam ni. Kalau kita nak pening kepala nak kira wave, anda akan pening macam ni. Ni benda dia. Dalam ni kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita pergi kepada yang lebih besar. Ini adalah mana dia pergi? Okey, ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Dalam yang lebih besar.
Faham? Waalaikumsalam, Anak. Boleh? Faham? Selagi dia tak break trend line ni, anda tak tengok pun dia. Ronald, kalau tak nak ketenung chart, anda buat trend line, letak alert. You can put alert on the trend line. Jadi, kita tak tenung. Kita tak adalah tangkap yang kecil-kecil. Waalaikumsalam. Faham? Simple konsep kan? Jadi, konsep dia kita ikut trend. Kita ikut trend, okey. Katalah ni dah habis. Ni dah habis ya. Dan saya buang ni dulu. Inilah maksud nombor-nombor tadi ni. Ya. Selagi dia tak break trend line, kita tak ada connector. Kita nak trade bila connector tu jadi ataupun correction tu berlaku kepada trend. Jangan tangkap yang kat sini, jangan tangkap jangan. Anda nak ikut kepada trend. Kalau kita ikut kepada yang trend yang sini pun kita boleh trade. Nampak tak? Sini pun kita boleh. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Dan the idea is correction dalam 3, 7 ataupun 11. Faham? Katalah kita ada macam ni. Semua ni macam ni. Okay. Lepas tu dia break this. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini anda boleh enter. Simple konsep. Simple. Itu je sebenarnya. Okey. Ini adalah untuk impulsif. Ini impulsif. Kita draw sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okey. 9. Okey. Bila anda start dari lowest low, start daripada kat mana anda nampak turning point. Jelas turning point. Ideally, bila kita ada satu price cycle. Satu price cycle sama ada 5 campur 3, maksudnya 8 cukup. Maksudnya kita ada correction yang macam ni. 1, 2, 3. Ini satu price cycle. Ini satu price cycle. Kalau kita nak kata lowest low, dari mana kita nak kira lowest low? Faham? Jadi anda ada satu price cycle yang complete. Dan bermulalah satu trend balik. Kalau ada yang macam ni, boleh cukup? Okey. Itu untuk impulsif. Itu untuk impulsif. Okey. Next, cerita kita kepada corrective. Correction, nombor-nombor dia ada 3, 7, 11, campur 4, 19 dan seterusnya. 23 dan seterusnya. Sebab itu bila anda melihat correction, kira dia punya lekuk. Zoom out, kira lekuk. Itu je. Okey. So, kita ada satu trend. Okey. Dan lepas itu, dia buat correction macam ni. Ini benda-benda yang biasa kita nampak dekat chart. Dan anda boleh kira saja. So, first, anda establish dulu kat mana trend line dia. Selagi dia buat higher high, kita akan tambah dia. Okey. Dan bila berlaku correction cuma boleh daripada 5, 9, 13, 17, 21, 25 ni. Ya, dan dia break trend line. Kalau break trend line dan dia bukan dalam kiraan ini, something is wrong. Boleh? Benda ni kenapa saya tak tahu. Ini apa yang RN Elliott jumpa. Ini yang RN Elliott jumpa kalau nak tahu. Ya, ini asas. Ini paling asas dalam dead wave. Anda okey dengan ni, anda tak perlu risau pasal anda nak letak ini A ke B ke W ke X ke, tak perlu risau pasal tu. Saya tak pakai pun benda tu kalau nak tahu. Untuk webinar, untuk orang nak belajar ni, saya letakkan. Bagus kalau anda dapat tahu mengira dia. Itu dah bagus. Okey?
Cumanya, if you know the basic, that's very good. Itu adalah bagus. Tapi anda kuasai yang ini. Sebab saya tak rasa ada orang ajar Elliott Wave macam ni. Ada tak orang ajar macam ni? Tunjuk macam ni. I don't think so. Dia akan tunjuk 1, 2, 3, 4, 5 dekat chart nampak. Bila kita tak ada dia, dah kita pening. Faham? Itu saya sendiri mengalami benda tu dahulu. Bila belajar, bila dia tunjuk, nampak 5, nampak 9, nampak ABC. Tapi bila kita sendiri tengok chart, kat mana aku nak letak ni? Saya nak tunjukkan kepada anda, kat mana nak letak bila tak ada. Tak payah letak label-label. Tak perlu. Tapi bagus kalau anda faham dia. Ya? Bagus. Tapi saya tunjukkan cara nak guna direct. Boleh? Okey. Correction dalam 1, 2 dan 3. Yang ini anda akan cari long dari sini. Macam mana kita nak long? Provided yang tempat pertama, ingat dia punya sequence adalah benda ni. Ni sequence dia. Impulsif akan diikuti oleh korektif. Not all the time. Bila berlaku flat, tak. Bila berlaku flat, dia jadi lain. Cuma dalam keadaan flat. Tak apa. Nanti kita ceritakan benda tu. Impulsif akan diikuti oleh korektif. Maksudnya jumlah count dia sebelah sini adalah impulsif. Yang bab ini faham? Simple kan? Yang bab sebelah sini. Ada soalan yang bab sebelah sini? Simple ya? Okey. Anda cuma tunggu bila dia break trend line tu dan bermulalah fasa untuk korektif. Okey? Apa jadi kalau dia buat 5 wave? Kalau dia buat 5 wave, dia buat macam ni. Dia break trend line dan dia buat 5 wave. 3, 4, 5. Kata tak boleh. Okey. Kalau dia buat 5 wave macam ni, ini lagi simple. Ini 5 wave, dia akan diikuti oleh, ingat, correction dalam Elliott wave cuma yang macam ni je. Kalau anda dapati, yang sebelah sini, yang dia punya correction yang pertama ni, dia buat 5 wave, dan dia tak break channel. Dia tak break channel. Okey? Dia tak break channel, anda tak pergi long yang ini. Anda tak pergi long yang ini. Boleh? Tetapi, kalau dia buat macam ni, ni selalu jadi spike kan? Spike macam gold, macam silver tadi. Dia buat macam ni. 1, 2, 3. Tengok. Ni adalah kepada gold. Kita tengok satu silver. Ni gold, ini silver. Okey, ini ada 1, 2 dan 3. Nampak? Kita downgrade satu lagi. Penurunan ini ada 1, 2 dan 3. Nampak? Boleh? Sebab dia 3, anda boleh long daripada sini. Faham? Inilah benda dia. Kalau dia 1, 2, 3, anda boleh cari untuk long dari sini. Okey, daripada sini. Kalau dia 3. Kalau dia 5, anda tak boleh long. Faham? Sebab 5 tu adalah impulsif. Dia masih nak ke bawah lagi. Simple kan? Buat contoh gold. Sama kan? Sama. Ini pun 3. 1, 2, 3. Mungkin anda nak ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan. Zoom out saja. 1, 2, 3. Macam mana nak tentukan pergerakan tu betul atau fake?
Selalu kita dengar kan, fake out atau tak fake out. Cerita dia, there is no something yang betul-betul nak tandakan itu sebagai fake out ataupun betul. Maksudnya fake pergerakan, dia spike dekat broker. Maksudnya macam tu, Muhammad. Maksudnya soalan tu ke ataupun apa? Maksudnya ini cuma fake out. Lepas tu dia break out fake. Fake break out. Saya tak peduli benda tu. Saya kira ni je. Saya kira wave je. Saya kira ni je. Jadi kita ada satu asas, sebabnya kalau kita bimbang, oh ini fake out, ini I don't do that. Saya kira je. Saya kira je. Buat something mudah. Keep it simple. Naik sikit atau turun sikit. Oh, macam ni. Macam goal tadi kan. Ini kita, kenapa kita tak kira dia sebagai 1, 2, 3, 4, sama je. Kalau kita kira dia sebagai, anda boleh kira ni sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sama juga untuk long. Bagi saya simple. Zoom out. Zoom out. Kalau saya zoom out, yang ini 1, 2, 3. Itu je. Nak kata dia kena buat 30 pip, 15 pip, no such thing. Dalam wave theory, macam ni. Structure yang penting, bukannya pip yang penting. Itu dalam wave theory. Itu yang dalam wave theory. Structure yang penting. So, kalau nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama juga. Ini adalah satu correction. Jadi daripada 7 ni tadi, anda boleh long. Katalah dia naik 1, 2, 3. Lepas tu dia turun bawah balik, ini correction. Okey, saya habiskan yang ni dulu. Okey, kalau dia dalam 3 wave ataupun dia buat macam ni. Dia turun dan dalam channel 1, 2, 3, sekejap. Dia buat macam ni. 4, 5. Ini anda tak boleh long. Kalau dia baru 1, 2, 3, 4, 5, anda tak boleh long. Tapi kalau dia 6, 7. Ini anda boleh long. Saya akan tunggu satu yang break out. Dalam channel ni, dia kena break out macam ni. Faham? Kalau dia 7 macam ni, saya tak akan trade dia. Saya tak akan long dia. Tahu kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mungkin adalah W, X dan Y. Ini maksudnya macam ni. Ini adalah A, B dan C. Lepas tu ini adalah A, B dan C. Dan ia melengkapkan satu W, X dan Y. Kalau dia macam ni, saya tak akan long dia. Saya tak akan long dia. Saya akan lihat dia, saya nak tunggu dia break out dahulu. Saya nak tunggu dia break out ini dulu. Channel dulu. Sebab idea kita nak ikut trend. Saya tak akan long dia. Okey, saya tak akan long dia. Yang tu saya tak akan long. Saya nak dia break. Saya nak dia break this channel dulu. Dan inilah dia. Kalau dia buat A, B dan C, di sini anda long dia. Syarat dia yang ini kena keluar daripada channel. Kena keluar daripada channel. Kena keluar daripada channel. Okey. Dia macam ni. Anda tengok kenapa saya cancel order untuk Euro GBP Untuk Euro GBP. Okey. Kat sini
kita ada satu channel. Satu channel move. Satu channel move. Tak ada yang break. So, kalau dia satu channel move, ini 5 wave. Faham tak? Itu impulse. Jadi, impulse ni kita tak long. Maksudnya, short term trend dia ke bawah. Jadi, kalau ini dalam satu channel, ini adalah A. Sebab trend kita ada higher high. Ini kita tunggu A, tunggu dia complete B, kita tunggu satu lagi ke bawah. Faham? Okey? Sama juga dalam yang macam ni, yang dekat sini. Yang ini, kalau dia, of course A, B dan C ni tak adalah line lurus macam tu kan. Dia rupa dia kalau dekat chart macam dia tengok Euro GBP tadi lah. Dia akan berbentuk macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam ni. Tu rupa sebenarnya dekat chart kan. Tapi kalau dia berada dalam satu channel, this whole thing dalam satu channel, saya tak akan long dia. Simple. Saya tak akan long dia. Sebab kita tak ada connector yang jelas. Saya nak dia break macam ni. Then saya boleh tarik Fibo saya menggunakan konektor ini. Untuk nak long daripada this box. Sebab kalau ada macam ni, ini adalah 5, 3 dan 5 untuk long. Buat benda simple. Cukup, nampak kan? Cukup. Boleh Ya. Buat bila tengok macam ni lagi simple. Kalau saya tunjukkan dalam chart yang macam ni, anda akan tengok nombor. Biar kita tengok chart kosong. Saya rasa lepas ni saya memang betul-betul lah tak nak bagi chart ni. Saya letak yang tu je. Saya letak chart macam ni dalam ni, lagi simple. Saya letak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi simple kan? Dan ini adalah impulsif. Dan ini adalah correction. Okey. Jadi, cara dia, anda memang nak mengikut trend. Kerja kita mengikut trend. Kalau kita nampak sebelah sini 9 wave, trend dia ke atas. Dan kita ada higher high dekat sini. Contoh, trend dia ke atas. So, bila dia break this trend line, ini yang saya maksudkan. Any 3 wave pullback. Anda boleh long. Ini yang saya maksudkan. Katalah dia 3 wave pullback. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia fail. Jatuh lagi. Sini anda boleh long tak? Sini anda boleh long tak? Yang ni. Boleh long tak kat sini? Tak. Anda tak dapat long dia. Sebab 1, 2, 3, 4, 5. Bukan correction. Anda tak dapat nak long. Anda tunggu. Kalau dia buat 5 wave macam ni, anda tunggu sat. Anda tunggu ini. 1, 2, 3. Anda tunggu lagi di bawah. 3, 4, 5. In fact, kalau anda trade di time frame yang lebih kecil, kalau dia buat benda ni 5 dan dia ada 3 wave pullback, jelas, dan dia mula reject, turun macam ni. Dia mula turun dan dia break out. Ingat tak yang kita cerita tadi? Dia mula break out yang ini. Anda boleh short instead of anda nak long. Faham? Provided yang dekat sini kita ada divergence. Faham? To confirm ini adalah 5 wave.
Okey, yang dekat sini dalam momentum indicator dia kena ada berlaku divergence. Maksudnya price membuat lower low dekat RSI ke, anda guna apa ke untuk tengok divergence AO ke, dia tidak membuat lower low. In fact, dia buat high dekat indicator. Faham? Ya? Untuk yang sini, untuk yang sama ni. Okey, jadi kalau dia break macam ni, 3 wave pullback, selagi dia tak buat, dia tak sampai yang ini 100% dalam kawasan sini, tak sampai kawasan sini, anda boleh short any 3 wave pullback dia. Anda boleh short. Daripada sini anda short. Daripada sini nanti. Anda boleh short. Faham? Ini untuk shorter term. Ini dekat time frame yang satu ke bawah. Okey? Inilah structure dalam elite wave. Ini je. Azwan, okey dah Wan? Jelaskan. Simple konsep. Okay? Ramai cuba, oh ini wave apa ni? Ini kenapa dia tak A? Ini B. Kenapa dia tak C? Kenapa dia tak 3? Don't worry about that. Anda kira 1, 2, 3, 4, 5. Ini impas bang. Ini 9. Macam tu je, cukup. Tandakan dia sebagai impulsif. Lepas tu ini 5. Belum boleh long. Kita tunggu 3, kita short dulu. Entah. Yang jawab okey kau seorang pun. Lain tak jawab okey. Yang lain-lain senyap kan? Yang lain-lain okey tak? Azwan okey. Boleh tak? Konsep simple. Is applicable kepada semua chart. Okey Okey. Oh, nama Dins. Dins DBA. Okey. Tengah makan? Untunglah. Buat benda simple. Apa yang membezakan? Okey, kita pergi kepada yang paling asas. Malam ni kita sebelum ni, lepas ni kita cerita pasal fundamental. Ni sekarang kita cerita teknikal dululah. Okey, kita cerita benda paling asas dahulu. Apa yang membezakan 3 tu short untuk short term ke? Yang mana 3 untuk short term? Kalau dia 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, yang ini maksud short term tu apa? Kalau anda trade dekat monthly, ini tak short term. Okey. Kalau anda dah trend line, okey, dia break trend line macam ni, anda punya entry macam ni. Ni cara nak kira entry dia. 1 dan 2. Okey. Entry anda adalah macam ni. Sini tempat entry. 100% ini entry. Sini entry. Stop loss bawah 1618. Okey. TP daripada permulaan structure kepada atas ni kepada entry. Mana kita punya ni? Okey. TP adalah dekat 100. Boleh? Okey. Bila price tu pergi, katalah kita cloud sikit. Ambil yang paling bawah kat sini. 50% dia, bila price tu pergi arah 50%, anda letak BE. Anda boleh ambil separuh profit. Dan biarkan dia jalan. Boleh? Kalau dia terus reverse, kena stop loss. Kenalah. Itu tujuan kita kira stop loss. Jangan nak pergi layer pula kat sini. Saya tak buat benda tu. Saya satu entry je. Kirakan berapa lot size dia. Ini 68 pip. Kirakan lot size dia. Buat dia ulang-ulang. Benda ni je. Okey. Kita pergi paling-paling asas. Bila kita katakan
satu market, saya ambil contoh, price bergerak macam ni. Adakah ini satu trend ke tak? Adakah ini satu trend ke tak? Adakah ini satu trend ke tak? Jawapan selamat, trend tak jelas. Jawapan paling selamat pada malam ini. Okey. Okey. Kalau kita bercakap mengenai the whole sebagai satu structure, this whole thing, kesemua ni, ini adalah bukan satu trend. Sebaliknya dia ada dua trend. Macam mana pula tu? Okey. Ini bukan trend. Habis-habis pun dia dikenali sebagai diagonal. Ini bukan satu impulse. Biarpun kita ada series of high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, but bila sampai dekat kawasan sini dan kawasan sini, kita ada satu low berlaku. So pada current ini, pada semasa, yes, kita ada higher high dekat sini, tetapi dia tak ada sequence. Maksudnya, kita ada dua structure berbeza. Ini dah habis cerita. Faham? Ini dah habis cerita. Yang sebelah tu habis cerita. Kalau anda nak long dia, disebabkan oleh low yang dekat sini, disebabkan macam ni, faham? Disebabkan ini cerita baru. Anda kena tunggu dulu satu penurunan dan dia break ini. Then baru anda ada high high. Bila dia break daripada ini. Kenapa dia tak nak Faham? Okey. Yang sebelah sini tadi, yes, tapi kalau kita kira lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini correction. Biarpun 2 tu adalah 8 dan 9, tetapi disebabkan oleh this one 7, this one buat low dan break out daripada trend line. Nampak? Ini adalah satu struktur lain. Kita punya struktur bermula dari sini. Dan kalau ini ada higher high, anda tak dapat kira dia sebagai higher high dahulu. Unless kita ada satu penurunan dan dia break balik. Then ini baru ada sequence. Barulah kita boleh short dia punya penurunan ini. Faham? Jangan lupa asas dia. Impulsif 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 dan seterusnya. Campur 4. Okey. Ada soalan mengenai ini. Market pada malam ini, we still have continued kelemahan dekat New Zealand dollar dan itu boleh pull untuk Australia dollar juga. If New Zealand dollar ni continue, Canada dollar dah mula waktu US ni. Kita nampak untuk dollar pun start melemah. Okay. Daripada sudut pergerakan saham, daripada sudut pergerakan saham, yes, jatuh. Kita ada untuk US, Senate mengumumkan stimulus package dengan pengurangan bermula pada minggu depan untuk bantuan dalam unemployment daripada 600 kepada 200.
seminggu, biarpun ada pemberian bonus, itu pun kalau dia orang bekerja, lain daripada tu agak negatif sebenarnya. The market is quite negative. Okay, so not much expectation, nothing changes. We still have gold dan silver yang yang kukuh. Gold dan silver. Mana gold dan silver? Nampak this one. Tapi saya tak pergi long dia daripada yang ni tadi, because ini 5 wave. Gold dan silver. If betul yang kita jangkakan ni sebagai 3 wave, maksudnya kita akan ada 5 wave kat sini. Oh, ni 5 minit. Sekejap. Untuklah laju semacam. Okay, kita jangkakan akan ada 5 wave. 2, 3, 4, 5. Okay, ini adalah untuk gold. Sama juga untuk silver. The same, we are expecting the same 5 wave move. Gold correction, apa maksud anda dengan gold correction? Dekat time frame mana? Dekat time frame mana, Naki? Dekat time frame mana? Ini correction ke? Kalau correction, kita ambil lah monthly chart. Dia buat higher high. Ini low, high, higher low, higher high. H1. Correction. Dia tak ada tembus apa-apa pun. Is there any trend line punya tembus? This one maybe. Not something yang kalau nak trade dia ke arah long. Nak trade dia ke arah long. Ini adalah apa yang kita ceritakan tadi lah. Apa yang kita ceritakan tadi. Di sini anda tak cari peluang untuk nak daripada sini tadi, tapi dia tak sampai di 100%. So, apa yang anda tunggu kalau nak long, ini dia tak ada lower low. Kalau anda nak short, anda tunggu dia ada lower low. Ini tak ada. Ini high, ini low. So, dia benda naik, kenapa nak short? Jangan buat benda tu. So, anda akan long balik sekiranya dia buat benda ni. 1, 2, 3, anda long ni. H4 macam ni lah. Jangan tengok sebatang candle. Macam ni lah kita tukar. Jangan guna candlestick. Jangan guna. Ini uptrend ke downtrend? Up. Simple. Kalau anda tak pasti, tukar line chart. Anda tengok mata anda pergi ke atas, itu uptrend. Simple. Ini uptrend. Biarpun dia buat macam ni waktu ni, ini uptrend. Biarpun dia turun banyak macam ni, ini masih uptrend. Uptrend dia intact. Dan anda nak cari long daripada sini, bukan nak cari short. Unless dia buat macam ni dari sini kan. Dia buat macam ni Kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni. Ni anda boleh short. Kalau dia buat kenapa dia tak nak keluar ni? Kalau dia buat macam ni. 1, 2, lepas tu dia buat downtrend kat sini. Break sikit, ini anda boleh short. Yang ini anda boleh short daripada sini. Kalau dia buat macam tu. Kalau sini ada low, lepas tu kita ada lower low. Dan sini anda boleh short.
Okey? Okey. Euro AUD. Euro AUD. Euro AUD. Saya ambil cat kosong. Senang. Lepas ni saya tak letak kaun dah. Letak macam ni lagi simple. Okey. Kalau anda tengok, kita ada satu down trend, kita ada satu lower low kat sini. Buat macam ni. Kita ada lower low daripada sini. Daripada sini. Kan? Kita ada lower low sini. Dia break sikit. Simple. Jadi, kalau kita ada lower low kat sini, dan pada waktu ini, market tengah sideways. This whole thing adalah sideways. This whole thing adalah sideways. Okay. Jadi, if looking at this structure, looking kepada structure sekarang, lihat kepada structure sekarang, apa yang kita nampak, kita ada pegangan ini. 1, 2, 3 dan fail. Lepas tu dia turun. 1. Okey. Ada tak untuk long atau short kat sini? Kalau anda nak masuk, apa trend dia? Uptrend ataupun downtrend? Yang anda nampak, dia break out daripada trend line. Dia break out daripada trend line. Kalau kita ambil daripada atas ni. Kita ambil kat mana-mana pun dia break out kan. Okay. So, daripada sini, kita ada satu correction. Correction adalah dalam bentuk 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda tunggu satu. Anda tunggu macam ni. 5, 6, 7. Anda short. Ini untuk Euro AUD. Yep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Anda short. Buat benda ni. Ini benda ini je. Okey. Ini untuk apa ni? Euro AUD. USD CAD. Negatif USD dynamic. Yes. Negatif US dollar dynamic. Tetapi pasaran saham pun jatuh. Kanada dollar akan jatuh. Minyak akan jatuh. Celinda, nampak kan? Bila kita ada saham yang tengah menurun. Saham yang tengah melemah. This could be your entire wave B. Anda akan nampak untuk minyak pun akan tertekan. Kan? Minyak pun akan tertekan. Nampak? Ini yang kita ceritakan petang tadi kan? Sekiranya kita jangka saham jatuh, minyak pun akan tertekan. Apa impact dia? Ni yang kita nampak dekat UCAD. Biarpun USD ni, tapi shorter term, kita akan nampak untuk UCAD. Mana UCAD? UCAD akan naik. Yeah. Tapi ingat, this kenaikan masih lagi belum break trend line. Belum. Belum. So, apa-apa yang bawah trend line ni, anda masih boleh short. Tunggu 3 wave, anda short balik. Tapi ingat, anda kat mana? Kita dah ceritakan mengenai yang ini. Ada tak low sequence dia? Yang ini buat low tak? Tak kan? Yang sekarang ni. Yang sekarang ni. Tak ada kan? Dia low daripada sini. Boleh kalau nak masuk. Tapi anda kat hujung trend lah. Kalau ini ada penurunan dan saya ambil cat kosong senang. USD CAD. Time frame berapa tadi? Okey. Yang ini daripada low kat sini, kawan dia adalah yang ini. Okey. Sini kita ada lower low. Kita ada lower low. Yang ini.
Kita ada low kat sini. Lepas tu kita ada pullback yang break trend line. Okay. Yang sini ada kawan dia kepada dua ni. Yang ini kawan. Yang dua ni kawan ya. Yang ini kawan dengan yang ini. Maksudnya tempat nak short dia lah. Okey. Sekarang ni, kalau kita lihat berdasarkan this cycle ini, okey, dia dah sampai tak 100%. Kalau anda short daripada sini, dia dah sampai kan? Equal leg dia, dah sampai kan? Dari atas ni, kepada sini, dan kepada sini. Dia dah sampai kan? Dia dah sampai, betul tak? This one, this area. Dah sampai. Okay. Maksudnya, anda kena cari satu lagi lower low baru. Yang break ini. Dan barulah kita ada rakan yang baru. Kalau dia break yang ini, dia break ini, dan this three-way pullback, anda boleh short. Provided this three-way pullback ni break out trend line yang dekat sini. Waktu saya duk tarik dia. Break out trend line yang ini. Dia kena break out. Boleh? Provided ini berlaku. Tapi kalau anda kira dia 1, 2, 3, 4, 5, jangan. Okey? Kalau dia macam ni, 1, 2, 3, break, 4 ni anda boleh short. Selagi dia bawah this one. Maksudnya ini masih lagi satu structure. Kalau nak tengok structure berbeza, dia break out. Itu structure berbeza. Maksudnya dia pergi jauh lagi. Kalau dia macam ni. Yang ini tadi dah sampai equal leg. Katalah dia tak sampai equal leg. Katalah kita tarik dan dia tak sampai. Kalau dia tak sampai, anything yang below dia punya trend line ni, anda boleh short. Katalah kita tarik tadi kan, dia tak sampai. Kita boleh short. Faham? Okey? Boleh? Ada spesifik pair yang saya nak tengok? Satu last sebelum kita berhenti rehat. Any specific pair? Masih negatif US dollar dynamic. Masih sideway dynamic sebenarnya. Tapi lebih kepada negatif US dollar dynamic. Ada specific pair? Tak tengok? Tak ada? Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik dalam 5 minit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengar. Okey, Australia. Oh, saya baru nampak komen kat bawah. Rupanya yang ni terkena ke atas. Okey, impulsif pergerakan sebenar. Correction sebelum teruskan. Cerita dia macam ni. Apa yang anda nak, dia macam ni. Kalau anda trade, kalau pergerakan tu impulsif, dia laju. Simple. Kita nak yang itu. Kalau korektif, kita akan ada pergerakan yang naik turun. Lebih volatile dan naik turun. Nanti dia. If bar chart tak buat lower low, but break trend line, adakah UCAT akan long? UCAT. Dia tak buat lower low sini. Tak lagi. Kira ini ada berapa wave? Ini ada, kira je. Zoom out 1, 3, dan kalau dia tak berjaya membuat low low, dan dia buat high, dia break macam ni. Ni anda boleh long. Yang ini 3-way pullback, anda boleh long. Boleh? Yang ini anda boleh long. Kalau dia break daripada high sini. Break daripada high sini, 3-way pullback, anda boleh long. Okay. Australia 200 index. Setakat ini untuk Australia, pergerakan dia masih lagi dalam korektif daripada lower low ini. Kita ada lower low sini. Ini trend kan? Simple. Anda tengok kat 4 hour, ini trend. So, setakat ini adalah guna benda simple. Ni 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3. So, kalau anda nak short, you should have shorted it dari sini. Di sini adalah area ni. Dia tak sampai. Tak sampai. Okay? Dia tak sampai, saya tak masuk. Sepatutnya terletak limit order kat sini. Okay? GBP AUD dan GBP NZD sama. GBP AUD dan GBP NZD. Last satu. GBP AUD, GBP NZD sama. Kita tengok GBP, mana GBP saya? GBP NZD. Okey. Ini trend. Dan sekarang ni, price break trend line. Kan? Tapi trend dia naik ke turun? Atau trend dia naik ke turun? Turun. Simple. Dan dia ini adalah wave, ini adalah 1, 2 dan clearly trending. Kalau kita tengok dia punya ni daripada atas ini kepada bawah ni dan ke sini, kita dah sampai equal leg area. Equal leg area. Setakat ini dia masih 3 wave. Setakat ini masih lagi 3 wave. Tetapi kita ada lower low daripada low ini, lower low. Ini adalah untuk GBP NZD. Okay. So, apa yang anda nak tunggu adalah sini kita ada lower low satu lagi. Sini adalah lower low satu lagi berbanding dengan this low. So, daripada sini, kalau kita zoom in yang ini, kita ada 1, 2. Kalau kita ambil this equal leg, kalau kita ambil this leg,
dia dah lepas. Kalau ambil daripada leg ini, connector dia tak jelas. Leg ini ke atas sikit lagi. 19490. Yep. GBP AUD, GBP AUD, GBP NZD basically adalah NT dollar. Kalau anda kalau ini naik, anda akan dapati dollar index will supposedly buat correction. Ini maksudnya tak ada. Ini adalah NT dollar. Maksudnya GBP, anda tengok ni dollar index ini adalah GBP NZD. GBP NZD. Okey. GBP NZD. Arah dia sama ke bawah. Kalau anda jangkakan dolar ni lebih lemah, ini akan mula ke atas. Kalau ini break ke bawah, ini akan ke atas. Ini NT dollar. Okay. So, kalau saya lah untuk GBP NZD ni, this area 9 something kat atas ni. Kalau dia terus break ke atas, ini mungkin habis this 5 wave. Seperti saya tandakan kat sini. Dan saya duk cerita mengenai GBP AUD, GBP NZD, anda dah dekat wave 5. Tapi bukan masanya untuk long. Ini downtrend. Anda tunggu nak short daripada yang ini. Daripada sini. Daripada yang ini. Jauh ni. Kalau dia buat higher-high, anda boleh long. Tapi bukannya long daripada kawasan sini. Oh, flat. Saya tandakan sebagai flat. Kalau dia flat, ke bawah 5 wave. Yep. B ni tak. B ni buat low. B ni buat low. This could be your wave 5. Ini mungkin wave 5. Masalahnya kat sini tak ada divergence. Satu saya tak tandakan 5, satu saya tandakan B. So dia tak ada divergence. Satu saya tandakan macam ni. Sebab dia tak ada 5 kat sini. Tak ada divergence. Okay. The thing is anda berada, kalau ini adalah flat, anda berada dalam zone dia. Anda berada dalam kotak dia. This is dalam zone dia. Tapi ingat, flat dia boleh naik lagi ya. Flat ni dia boleh naik lebih daripada 1618. Ini sebab tu saya tak berikan setup ini. Sebab tu saya tak berikan setup ini. Flat ni dia boleh pergi jauh lagi ya. Lebih daripada 1618 pun boleh. Sebab ini adalah 5 wave. Okay. But anda tak buat apa sebab ini adalah yang terakhir kepada dia. So tak ada entry untuk dia. Okay. Lama pula kita cerita pasal chart. Kalau bagi chart memang ni. AUD NZD satu lagi last. AUD NZD. AUD NZD ya. AUD NZD. Time frame AUD NZD. Kelvin. AUD NZD time frame. H1. Okay. H1. H1 at the moment the sequence is low. Kita ada high, low, lower high, lower low. And at the moment this pivot is not yet broken.
Maksudnya tak ada higher high. So, if you short, you should have shorted it here, and pada waktu ni anda dah risk free. If you want to long, you wait for this to happen. If you want to, there is no long here. There is no long, because you have short lower low. Yang dia punya, you only long kalau dia break this high. Break this high, meaning the whole structure down is from that, from here. So kalau untuk orang Sarawak tak nak, mun nak long, tunggunya break atas tok dulu. Tunggunya break atas tok dulu, baru kita pergi long. Faham? Okay? Maksud the thing is, you want to see this. Di 1, 2, break this, 1, 2, 3, long. Yeah? No, there is no long position there. Sequence is short. Sequence is short. As long as dari this line, you are going to short. 3 wave, short. If another 3 wave ke atas, 1, 2, 3, you short again. Okay? Okay. Dah banyak kita tengok chart, kita lihat kepada cerita market pula. Okay? So, dalam trading, kita bercakap mengenai trading, there are so much information that we get. Growth, politik, inflation, President Trump, Powell, ECB, Maastricht Treaty, whatever. Interest rate. Saya tadi bercerita kepada anda mengenai chart. Kenapa? Because kita trade dekat chart. Yes. Know what is happening dalam market. What is happening dalam market? What are the major themes? COVID-19. Dan disebabkan oleh COVID-19, we know that there are stimulus packages. Kita ada cerita mengenai vaksin. Yes, it's good to know all those things. Saya sendiri ikut. Saya memantau kepada ni. But I want to see if there's a vaccine, there are stimulus packages. I want to see this type of move yang buat higher high. I want to see that break. Then baru saya tradekan dia. I'm not going to say, stimulus, vaksin dah jumpa, kita tekan long. Tak, I don't do that. Dengan news tekan, saya tak buat benda tu. Dengan cara tu, anda tak akan ada benda yang berulang anda buat. Anda rasa anda tahu market. Jangan buat benda tu. Saya sendiri, sebab latar belakang saya adalah trader saham. Pelabur saham. Itu latar belakang saya. So, bila kita nak masuk any counter, kita akan study mengenai company itu dan kita cuba cari inside info. Intel buat chip baru. Apple dah tak ambil Intel punya chip. Intel jatuh. Kalau kita nak sell Intel, saya nak tengok Intel dekat chart, dia buat lower low. Saya nak tengok benda tu. Kalau dia buat lower low, pada waktu ni ada tak set up saya, ini adalah Intel buka semalam jatuh kan. Hari ni jatuh lagi. Ada tak dia buat lower low? Kalau ada, then saya trade dia. Kalau tak ada, saya tak trade dia. Itu je. Kalau tak ada, saya tak geling pun dia. Saya nak tengok ada set up. Pada waktu ini, untuk Intel, kita ada higher high. So, whatever movement yang sebelah kanan ni, bagi saya, it could be the whole retracement.
Ini dan saya nak cari long selepas 3 wave. Itu je. That's the idea that I have. Unless dekat sini melakukan this kind of move. This type of move. Okay. Selagi dia tak, dia buat benda ni. Dia turun. Dan saya akan letakkan order saya sini. Saya akan cari long. So kita ada higher high. Itu je. I don't care Apple ke apa ke, tak. I learn this the hard way kalau nak tahu. I learn this the hard way. Pada tahun 2009, saya mula mendalami fundamental pada tahun 2009, terutamanya untuk currency market kalau nak tahu. Dan saya applykan dia kepada currency market. Di saham, disebabkan saya tidak menggunakan leverage, I have the holding power. Tapi dekat currency, kita menggunakan leverage. So, kalau kita nak buka satu lot, kalau kita tak menggunakan leverage, anda kena ada jumlah itu. Jumlah margin tu yang perlu untuk buka 100,000 tadi. 100,000 unit. Kalau beli Euro GBP murah sikit lah. Murah sikit. Tu sekarang 90 sen. Okay. So, ini yang saya buat. Saya nak tengok benda tu ada nampak dekat chart. Saya nak dia berlaku dan nampak jelas. It's happening dekat chart untuk saya nak masuk market. Ketahui mengenai apa miner punya tema, data ekonomi dan lain-lain. Tahu benda-benda ni. But you don't trade based on itu. Tapi itu menyediakan the background. Contoh. Kita nak cari peluang untuk long Euro USD. Selepas ECB, selepas European Union pada minggu lepas meluluskan package 750 bilion. Sedangkan US mengurangkan package dia. Bantuan daripada 600 kepada 200. Yes, kita ada bantuan sebanyak 1 trilion dipersetujui oleh Republican. Tak tahu Demokrat setuju ke tak. So ada ding-dong lagi cerita ni. Okey, kita ada satu tema dia, satu cerita. Tapi make sure your chart is telling the same story. Your chart is telling the same story. Is doing a higher high, pull back. Then anda masuk. Ada trend dia. Ada something yang anda nak tengok dan anda boleh ulang the same setup bila anda trade. Boleh? Basic dia, secara besar je, bila kita bercakap mengenai market, kalau nak belajar fundamental, ini fundamental untuk currency. The purchasing power parity, fundamental equilibrium exchange rate, behavioral equilibrium exchange rate. Basic dia adalah 3 teori utama mengenai penilaian mata wang. Even using this theory, there is not one theory yang actually explain macam mana kita datang dengan value untuk mata wang, because we are talking about dua ekonomi. And selain daripada faktor dua ekonomi, central bank, kerajaan dia, we are talking about the sentiment, peranan mata wang tu dalam dagangan dunia, tarikan pelabur, so many factors. Saya cuba untuk kumpulkan all this data. Saya cuba dan saya letakkan dalam sini. It helps me untuk nak tengok apa data yang keluar nanti dan apa jangkaan dia. Adakah ekonomi dekat Eurozone benar-benar pulih? Kita nak tengok Jun punya data. Maksudnya yang akan keluar pada bulan 8 nanti. Minggu depan, minggu 1 lagi. Those are the important that one. Sebab kita nak tengok sejauh mana ekonomi dia jatuh pada kuartal kedua, di mana data-data ni keluar selepas ini.
Kalau kita tengok kepada US, minggu ni kita akan ada GDP dia kan. Kalau kita nampak data-data dia, this has improved so much berbanding dengan this has dropped so much, terutamanya pada bulan 4. Pada bulan 4 tak teruk jatuh. Pada bulan 3 pun teruk jatuh. Tapi itu hujung minggu dia, minggu keempat dia. Sebab ekonomi mula ditutup pada pertengahan Mac, pada second week of March. So, tapi bulan 5 kita nampak improvement. Bulan 6 kita nampak improvement. Bulan 7 ni rasa-rasanya macam mana? Improve ataupun datanya akan jatuh? Improve ataupun jatuh? Rasa-rasanya. Data kat sini saya nampak tak jauh beza ataupun improve. Yang bulan 8 nanti, bulan 8 I think it will go lower. If Fed tak buat apa, if tak ada stimulus package, bulan 8 nanti. Nampak? You can foresee this. Betul, Ronald? Kita boleh foresee this. Dan kita nampak penilaian US dollar interest rate naik ke tak. Dengan melihat kepada benda ni. But your trade decision, you are not based dia kepada ini. It give you satu pandangan, satu compelling market model. Dengan mengetahui cerita market bulan 8, bulan 7, macam apa yang berlaku dekat ekonomi bulan 7. So by now, basically you can start filling in this yourself. Jangkaan. Eurozone, kita tahu. PMI figure dia untuk Jun improve so much. So sini akan lebih baik. Bulan 7 kita ada stimulus package. This will improve. The question is ini nanti. Itu belum tahu. But we know bulan 7 lebih bagus. So kita nampak pun pergerakan Euro USD kan menaik kan. Itu cerita dia. Dan kalau tanya, but use this sebagai latar belakang kepada cerita trading anda. And apa yang saya buat lebih spesifik sikit. Ini yang saya buat. Something yang dikenali sebagai market dynamic. The forces yang influence market. The move dalam market. Saya nak tengok all this structure, all this momentum dalam different asset classes berbeza. No doubt, kita ada cerita yield, iaitu pulangan kepada pelaburan. Kita ada cerita risk, iaitu risiko kepada pelaburan. Dan kita ada cerita liquidity. Kalau saya tanya sekarang, pada waktu ini, are we looking at this problem ke tak? Liquidity problem. Are we looking at liquidity problem ke tak? Are we looking at liquidity problem tak? What do we know? Is there any problem dekat liquidity tak? Kecairan dalam pasaran? No, tak ada. Semua central bank turunkan, central bank utama turunkan kadar faedah, buat quantitative easing. So, liquidity is not a question at the moment. Are we looking at higher yield? Possible. This is the question mark now. Is there any possibility untuk ekonomi ditutup balik? Yes, there is a possibility kalau COVID-19 punya cases terus spike. But bila kita trade, tahu tiga cerita ni. This will give you the background. Jangan tak tahu. Anda boleh kata, aku ni tak peduli benda-benda COVID-19 ni. Aku tahu nak buy, nak sell, ada set up. Boleh. Tapi tahulah. Ada FOMC, ada NFP. No enough. At least anda tahu. Jangan terkurung sangat. Paling-paling cikai lah. Paling-paling malas lah. Ini yang anda buat. Ini yang anda buat. Buat benda ni. Pergi kat YouTube. Kat phone pun ada kan. Buka ni. Buka ni. Bloomberg Live.
Mana Bloomberg Live tu? Hilang pula dah. Sekejap. Bloomberg Live. Paling-paling malas anda nak buat benda ni. Pergi tekan ni, tengok live news. Dah. Itu je. Pagi-pagi anda buat benda tu je. Sebelum tengok chat. Jadi anda tahu apa yang jadi, what is happening, spend 15 minit. Tak payah baca. Kalau malas nak baca, dengar. Dengar je. Even dekat XM, we do have all these things. We do have all these things. Kat mana kita punya podcast ni? Kena tukar English kot. Kita ada benda ni. Tunggu webinar. Boleh juga. Kita ada benda ni. Fed announces extension in lending facilities until end of the year. Tu yang sokong a bit untuk market. Dan itu akan sokong gold dengan silver higher. Dengan ni, ini ambil masa 5 minit. 5 minit. Sehari sekali. Then at least anda tahu apa jadi dalam dunia. Ini je, 5 minit. Podcast dia 5 minit je. Ni rupa podcast dia. Dia cakap ni. Dia dengar. Ini je. 4 minit. Suara pun sedap. Bukan macam suara saya kan. Boleh Asri? Okay, itu je. Ya Ronald. Suara pun sedap. Bukan macam suara saya. Okay, but know enough. Ketahui enough what is happening dalam market. Know enough. Anda tak perlu tahu semua. Anda tak akan tahu semua benda dalam market. But know the basic term, the basic tema, what is happening. Itu saja. Okay? But when you trade, do this. Fahamkan mengenai market dynamic. Fahamkan peranan US dollar. Bila kita bercakap mengenai dunia kewangan, tak kisahlah anda trade saham ke, anda trade forex ke, we are talking about exchanges of asset. Bila saya trade, saya nak tengok major asset. Saham. Ini reta, ini harta. Ini aset. Ini aset. Jadi aset ni bila ekonomi bagus, nilai dia naik. Bila ekonomi tak bagus, nilai dia jatuh. Faham? Harta kita, saham, simple. Okay? Harga dia dalam US dollar. Ambil cara mudah. Sebab banyak aset dunia ni, mata wang utama US dollar. Jadi banyaknya price dalam US dollar. Jadi kalau aset naik, sebab ekonomi naik, dan ada value, added value kepada aset. Maksudnya syarikat. Syarikat tu, dia punya sale naik, dia punya R&D bagus, dia punya produk baru bagus, management bagus, then kita ada value dia. Dan kalau harga naik, maksudnya US dollar naik, pada masa yang sama ekonomi naik, aset naik, okey. Kita ada market yang selari. Kalau ekonomi naik, value company naik. Tapi kalau indeks naik, pada masa yang sama ekonomi sideways, US dollar pun naik, apa jadi? Sebagai trader, bila kita kata harga mahal, sebagai kalau anda seorang trader, bila kita kata harga mahal, bila kita kata harga mahal, price cut resistance. Itu paling simple. Either indeks sampai resistance ataupun US dollar sampai resistance,
harga dia mahal, dan kalau US dollar ni breakout lagi, akan berlaku kegiatan mengambil untung dekat indeks. Sebab value dia tak kena dengan harga. Itu yang saya masukkan dalam market dynamic study dia. Okey? Boleh? Indeks sebagai aset, US dollar sebagai price. Itu je. Dan kena faham satu lagi, ya, kumpulan yang penting dekat sini, iaitu yen sebagai kita punya funding, ya. Sebabnya yen mempunyai interest rate yang rendah, ya. The funding of choice, currency yang menjadi pilihan untuk membiayai pelaburan, ya. So sekiranya kita ada pasaran yang bagus, lebih banyak yen yang outflow, yang keluar, dan itulah negatif kepada yen. Maksudnya bila saham naik, indeks naik, yen akan jatuh sebab dibawa keluar, ditukar kepada currency lain. Boleh? Okey, ada soalan asas kepada yang basic ni? Ada tak any question about this? Satu rule yang anda kena dapatkan. Pada satu-satu masa, salah satu ataupun dua daripada aset kelas ni akan sideways. Contoh, kita ada indeks, kita ada US dollar, kita ada yen. Okey. Apa basic yang kita tahu? Kalau indeks naik, apa jadi kepada yen? Kalau indeks naik, apa jadi kepada yen? Yen jatuh. Yen sebagai single currency, ya. Dan apa jadi kepada US dollar? US dollar akan sideways. Ya, sideways to lower. Tapi tak apa. Sideways lah. Okey? Dan pada waktu ini, daripada sudut besarnya, ini yang kita perhatikan pada waktu ini. Pada secara sudut besar, ya, anda tengok di H4. Set up entry US dollar masih on untuk long. 114. 114. Yes. Kalau price tu jatuh lagi ke bawah. Yeah. Okey. Tapi waktu ni tak ada, dah sampai 114. USD JPY. 114. 104. Tak, belum lagi. Ni bawah ni. Ni dekat daily. Belum lagi. Satu saya tak berikan dia punya level. Oh, ni dah menuju. So this is the, ini adalah dia punya ni. Ini. This area. Ini untuk USD JPY. Untuk USD JPY. If anda trade short term, anda boleh short dahulu any three-way pullback. Any three-way pullback. Anda boleh short dia daripada sini. Daripada sini anda boleh short dia. Okay. This one will be lower. This one will be lower. Okay, Wandi? Kalau ada pullback three wave, anda boleh short dia. Syarat dia terkeluar daripada yang ni. Ni tak ada. Any three way pullback, anda boleh short. Dekat sini anda cari long. Okay. Pada waktu ini nanti, waktu itu barulah saham tu naik. Barulah anda nampak saham ni naik. Saham ni naik.
Ini mungkin kita punya B kat sini dan kita terus jatuh ke bawah. Sebab ni nampaknya nak break ke bawah. Okey, ni yang saya maksudkan trade dekat extreme area. Cuma di extreme area. Okey. Ini basic dia. Jadi maksudnya kalau indeks jatuh, yen akan naik dan US dollar sideways. Salah satu kena sideways. Salah satu kena sideways. Okey, kalau indeks ni sideways, kemungkinan sama ada yen sideways dan US dollar adalah kuat ataupun lemah. Either one. Probability adalah dia kuat. Probability adalah dia kuat. Ini lebih high probability. Salah satu, dia kena ada benda tu. Kalau US dollar kuat, US dollar kuat, US dollar kuat, kita tengok kepada pergerakan yen. Sekiranya yen ni adalah sideways, kita akan ada indeks yang juga menaik. Sideways ke arah naik. Sebab yen sideways. Sekiranya US dollar kuat dan yen pun kuat, indeks akan jatuh. Boleh? Tapi pergerakan jatuh dia lebih sebagai satu sideways ke bawah. Dia tak accelerate. Salah satu kena sideways. Dia tak akan sharp ke bawah. Salah satu kena sideways. Ini benda-benda yang dalam chart. Ini benda-benda yang kita nampak dalam chart. So, saya bahagikan dia kepada kumpulan-kumpulan aset di mana saya lihat kepada dollar group, komoditi dollar, indeks, yen group dan komoditi. Sebab tu anda nampak, tengok sekarang. Kita lihat kepada komoditi. Ni komoditi. Kalau kita lihat kepada komoditi group, agak bercampur. Kita ada untuk Kanada dollar lebih lemah, New Zealand dollar lebih lemah, Australia dollar adalah bercampur. Dalam keadaan ini, what we can deduce dalam keadaan ini, kalau kita lihat, komoditi adalah lemah. Sideways ke arah lemah. Kita lihat kepada indeks. Dalam keadaan ini, anda akan dapati indeks pun lemah. Index will be doing downward move. Index akan buat downward move. Jadi kalau di sini, indeks tengah downward move, anda akan dapati yen group apa jadi? Lihat dollar group dulu. Apa jadi kepada dollar group? Lihat kepada dollar. Lihat kepada dollar group. Kalau anda nampak dollar group ni sideways tak ke mana, ini adalah dollar group. Dollar group sideways tak ke mana. Sideways tak ke mana. Okay, ini dalam dollar group. Yen apa akan jadi? Kalau kita lihat kepada yen, yen adalah yen group ni ke bawah. Salah satu kena sideways. Yen ni adalah ke bawah. Yen adalah strong. Selari dengan indeks dan akan jatuhkan komoditi. Dolar sideways. Salah satu kena sideways. Nampak? Maksudnya kat sini, yen ni kuat. Yen sebagai single. Yang senario ni tadi. Kalau kita tengok short term, ini senario kita. Faham? Dia benda ni je, ulang-ulang benda-benda ni je. Yang kita, dan saya pecahkan dia kepada satu dinamik. Walaupun US dollar tak kuat. Walaupun US dollar tak kuat. Sebab kalau yen group, sebab kena faham, yen kena tengok dia punya momentum, basically macam ni.
Kita ambil satu. Kita ambil EJ. Mana EJ? EJ. Okay. Kita tengok dekat ni. 1 hour. Okay. Ini adalah USD JPY. Ini adalah USD JPY. Okay. Dan ini adalah Euro USD. Euro USD. Okay, inilah Euro USD. Okay. Kalau kita tengok. Okay, kalau kita tengok yang ni. Euro JPY basically adalah dalam pergerakan sideways. Setuju? Dalam pergerakan sideways. Kenapa dia sideways? Sebabnya Euro USD ke atas. Euro USD ke atas dan pada masa yang sama USD JPY ni ke bawah. Ini yang benda ni jadi pening. Dia sideways. Basic dia kalau anda tengok yang ni, apa yang lemah kat sini? Apa yang nyata lemah dekat sini? Euro JPY H1. Apa yang lemah kat sini? Sideways. Sideways ke atas sebab ini adalah momentum lebih kuat. Tapi apa yang lemah? Yang jelas lemah kat sini. What is nyata lemah kat sini? US dollar lemah. Itu je. US dollar lemah. Itu je. But US dollar lemah, meaning kalau US dollar lemah, UJ ke bawah, anda tak akan ada saham yang rally. Anda tak akan ada saham yang rally. Anda tak akan nampak saham ni dapat nak rally break, tak dapat. Sebab UJ ni ke bawah, dia tak dapat. Bila saham akan rally? If yang ini react daripada level yang kita tandakan tadi. React daripada level ini. This is the time untuk kita jangkakan saham rally. Sekiranya dia react dan menuju ke atas. Dan pada waktu itulah baru saham dapat nak rally. Okey? Pada waktu itulah baru saham dapat nak rally. Euro JPY yes, sebab momentum Euro ni lebih kuat daripada momentum USD JPY. Sebab itu Euro JPY ni sideways ke arah atas. Momentum. Itu momentum. Momentum ke arah atas. Tapi pada waktu ni dia adalah sideways. The whole thing is sideways. Kalau kita ambil sama masa, this is sama masa. Ini high dia. Ini high dia. Dan ini high dia. Okay. Basically ini ke arah bawah, ini ke arah atas. Sebab itu ini adalah sideways. Ini tak dapat nak rally. Kelemahan dolar selagi ini tak sampai, selagi itu we see dolar jatuh. Selagi ini tak sampai. This 104, kita dah cakap mengenai 104 ni dah 2 bulan saya rasa. Selagi dia tak sampai sini, selagi yen tu kuat. Momentum tak habis ni. Momentum dia tak habis. Kalau kita tengok kepada BB, kita tengok kepada RSI, tak habis lagi. Sorry. Tak habis lagi ni.
Sebabnya sini kita ada lower low. Nampak? Ini ada lower low. So, dan sini pun ada lower low. So, this lower low is a lower low lah maksudnya. Kalau ada pullback pun kita jangkakan ada masih ke bawah. Okey, masih ada weakness untuk US dollar. US dollar JPY, tengok ni you be, kita bandingkan US dollar JPY adalah berlawan dengan ZN. Dia adalah berlawan dengan ZN ni. Ini adalah chart yang berlawan. Setuju? Ini adalah chart yang inverse. Kita jangka ini ke bawah, ini bergerak ke atas. Ini bergerak ke atas. Okey. Kalau ini bergerak ke atas, untuk T-Note Futures, dia mempunyai correlation dengan gold. Dia mempunyai correlation dengan gold. Ini mungkin time frame ni mungkin tak jelas. Anda tengok ini. Kenapa dia tak sekali ni? Sekejap, Ini adalah yang sama. Ini adalah yang sama. Arah yang sama, low yang sama, dan ini breakout. Selagi anda menjangkakan ini ke atas, US dollar JPY ke bawah, gold ni masih ke atas. Faham? Boleh? Lagi tu anda akan nampak yen pair pening. Kalau anda jangkakan USD JPY ke bawah, anda tahu saham tak rally, anda akan dapati Australia dollar, New Zealand dollar, CAD akan lebih lemah berbanding dengan Euro, GBP dan SHEF. Boleh? Bila ini semua akan habis, bila USD JPY tadi sampai dekat support. Nampak? Nampak kaitan dia? Kita explain direct. Tengok dekat chart. Semua ni berkaitan. Nak kata tak, macam mana kita kata tak? Dia nampak. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada waktu ni, kita ada USD JPY yang bergerak ke bawah. Kita tahu USD JPY adalah berlawan dengan adalah ni. Mana USD JPY kita? Adalah inverse dengan benda-benda ke atas ni. Kita tambah, saya tambah satu lagi. Saya tambah satu lagi kat sini. Tambah satu lagi. Macam mana nak buat dia? Macam ni. Okey. Kita tambah satu lagi. Euro USD. Dalam equation ni. Ada kaitan tapi tak berapa cantik. But kalau kita jangkakan USD JPY ke bawah, ini ke atas, Euro USD can break higher. Dan dia punya correlation adalah daripada sini. Sejak daripada COVID-19 ni. Okey. Boleh? Maksudnya, pair yen tu akan tetap pening. Akan tetap pening. Yes, 104. Ui, pukul 11. Anda akan dapati GBP NZD, GBP AUD masih lagi ke atas. Euro AUD akan ke atas. Gold masih kuat. Silver masih kuat. Any three wave pullback untuk gold. Any three wave pullback untuk silver. Long. Tak habis lagi dia. Tak habis lagi dia. Faham? Inilah yang saya gunakan. Daripada pergerakan daripada yang sini.
This whole story, this satu cerita market. Yang kita boleh gunakan untuk nak trade currency, trade saham, trade commodity, menggunakan kaitan di antara tiga benda ni, US dollar, yen dan index. Okey? Ikut webinar, kita dah pukul 11, pukul berapa dah jam ni? 11 lebih. Okey, jadi nota-nota ni ada saya letakkan dalam grup 11 pagi. Tiba-tiba jadi pagi. Okey, semua ni ada dalam grup, semua ada dalam grup. Okey. Ada lagi benda dia tapi tak cukup 2 jam punya webinar pun saya tak cukup nak habiskan semua ni. Tak cukup. 4 jam pun saya tak cukup. Okey. Tapi cerita dia, buat something di mana anda ada satu kaedah untuk memahami struktur pasaran, untuk memahami pergerakan pasaran. Dan bila anda faham pergerakan pasaran, bila anda faham struktur pasaran, gunakan satu teknik untuk nak enter dia. Buat benda simple. Keep it simple to be successful. Jangan buat benda yang simple tapi ada buat benda yang terlalu simple sampai kan ada entry je, tak ada keluar, tak ada main cukup-cukup rasa, tak ada. Dia adalah satu sistem yang lengkap, terutamanya kepada bab menjaga duit. Itu yang saya tekankan. Extend. Kena tegur yang petang tadi. Okey, terima kasih. InsyaAllah bersama lagi invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda bersama saya pada hari Khamis. Wah, cepatnya. Hari Khamis pada jam 2 seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. William, Joe, Asri.